Saya ada student pelajar daripada Jepun, daripada China, daripada UK pun ada. Kecantikan dan kehalusan seni fabrik di Malaysia terus gah di persada dunia. Jika di Semenanjung, Terengganu dan juga Kelantan mendominasikan industri fabrik negara. Namun tidak terlupa juga dekat Sabah sebab batik di Sabah semakin berkembang pesat. Sesuai dengan keindahan di Sabah, batik di Sabah berjaya menampilkan identiti dia tersendiri. Teruskan bersama saya, Lia Natalia dalam Lensa Fabrik. Saya berada di kilang batik Rosman Tuaran dan di sebelah saya adalah pemilik, pengusaha. Semualah dia iaitu Rosman A. Bunta. Jadi kita memang orang sinilah. Uncle memang orang sini. Di sini lah tempat saya dilahirkan. Oh, jadi Uncle berbangsa, suku kaum? Dusun Lotut. Lotut hanya untuk orang Tuaran lah. Okey, Uncle, boleh Uncle ceritakan macam mana sejarah batik di Sabah bermulanya? Masa saya di Semenanjung, itu 81, Anang saya nampak batik-batik di Kelantan, Terengganu. Saya tidak main melukis, tapi Anang saya tahu batik sudah lama kan. Jadi saya cuba belajar. Kira kita belajar sendiri? Sendiri je. Jadi 89 saya balik di Sabah. Jadi kiranya kita bawa idea tu, kita belajar di sana, lepas tu bawa ke sini. Saya orang pertama yang buat batik di Sabah. Jadi itulah masa saya buat pun andang dia punya kata-kata sumbang daripada orang-orang Sabah sendirilah kan. Sebab dulu di Sabah belum lagi diterima kan batik ni. Memang susah. Kerajaan negeri saya bagi. Batik ni? Dia bagi buat. Dia buat terutama sekali ini bagian jabatan chemical. Masa tu diorang larang saya buat. Tapi saya reda saya jalan terus. Saya bilang kalau saya tidak buat, kenapa Kelantan Terengganu buat? Lagipun tujuan saya asal-asal dulu, bila saya pandai batik, sampai sekarang adalah saya buat amal. Jadi apa-apa juga kameran saya sampai sekarang, saya sharekan kepada budak-budak. Orang luar pun saya buat. Saya ada student, pelajar daripada Jepun, daripada China, daripada UK pun ada. Resort-resort di Sabah ni, daripada Tuaran sampai ke Western, 18 resort, saya ajar orang macam mana buat. Hantar budak kamu, saya ajar. Lepas tu kamu buka sendiri. Apa yang anugerah yang sudah didapat oleh kita? Anugerah memang banyak saya dapat. Kan? Jadi dia dapat telingan ke apa ke. Tapi yang paling besar sekali my skill tingkat kebangsaan. Jadi saya johan di situ. Sekarang ni saya bantu juga Kelantan, Terengganu. Yang kawan-kawan saya buat corak saya hantar pada di Kelantan, Terengganu. Banyak yang kita nak tanya, tapi kita nak tengok lagi corak-corak apa motif yang digunakan oleh saudara Rosman A. Bunta. Yep. Okey, jom.
kertas yang Uncle gunakan? Biru, merah, kuning. Ini warna ungu. Banyak pembatik cara mewarna lain. Dia sama. Kiranya ini adalah yang pertama. Warna. Kiranya kering ni mau tunggu berapa lama? Pulanglah, asal dia kering kita matikan. Kering semuanya ni lah. Kering, baru kita matikan gunakan sodium silikat lah. Macam ini masih lagi kasar. Contoh macam satu kain, berapa lama untuk ambil masa yang kalau sudah 4 siap lah? meter, 4 meter lah. 4 meter. Kalau warna saya lebih kurang 6 jam, 1000 corak. Kita boleh kongsikan ke kalau harga yang bermulanya yang daripada harga yang biasa-biasa lah kita jual? Di sini daripada harga RM10 pun ada, tapi yang kecil lah kan. Sampai 350, itu yang terakhir. Macam kita kan, kita tidak letak harga sama dengan Semenanjung. Kenapa? Kenapa tidak bagi sama sejak dengan di sana punya harga? Tujuan tu, nama itu, membantu orang-orang Sabah. Pakai batik sendiri buatan orang Sabah lah. Kalau kita jual ribu-ribu di Sabah belum sanggup beli lagi orang. Belum ada orang yang mau beli lah begitu. Kalau kita jual 1000, mengambil masa dalam 1 sampai 3 bulan, 4 bulan. Tapi kira kalau kalau murah, seminggu pun orang sudah ambil beli. Modal untuk kita buat satu baju tu berapa? Ini dalam anggaran RM12, RM15. Jadi kalau kita buat, yang mana lagi senang sebenarnya? Yang buat blok ataupun yang mencanting begini? Blok senang. Dia senang, tapi blok ni banyak cara dia juga. Ada kita boleh warna dia, kita blok dulu ataupun warna dulu baru blok. Masih banyak lagi info-info menarik yang kita masih lagi nak tahu, yang kita nak tahu apa lagi kemahiran yang dibuat, apa kelebihan, apa perbezaan dan identiti yang ditonjolkan oleh Encik Rosman. Jadi jangan pergi mana-mana, kita tunggu selepas ini di Lensa Fabric. Macam yang dia punya waxing sudah kering, kalau warnanya ni berapa lama pula dia mau kering? Sekejap sejak lah. Kalau macam ni cuaca macam ni sudah cepat. Oh cepat. Tapi kalau macam masa hujan lambat sikit. Kalau penonton-penonton nak tahu, Encik Rosman ni 1 minggu dia ada masa dia sendiri, idea dia sendiri, ilham dia akan datang dekat kilang dia akan buat apa tadi? Idea selambah? Batik selambah lah. Batik selambah. Idea pun datang selambah lah. Tiba-tiba saja, okey terus buat begitu. Macam kalau Uncle sendiri kan sebenarnya, yang mana lagi banyak permintaan? Yang blok begitu kah atau yang freehand begini? Yang skill idea kita sendiri? Kebanyakan freehand. Freehand lah. Yang freehand ni andang unik daripada blok. Jadi yang banyak orang permintaan ramai banyak freehand. Macam apa yang Lia tengok kan, kita selalu gunakan warna-warna yang terang. Kenapa tak guna warna yang macam pastel color, warna-warna yang lembut begitu? Yang warna perang, yang ada corak yang warna-warna terang ni, yang dari dulu saya buat. Dari dulu. Dari tahun 80-an lagi, 82, 83, 84. Tapi itu adalah salah satu identiti lah. Jadi macam, warna terang ni, ini mesti daripada Rosman punya hasil begitu. Tapi sekarang sudah. Enggak semua sudah. Semua? Semua pun sudah ikut warna terang? Lampu semua terang. Yang ini apa namanya ni, Uncle? Brass rock. Oh. Ini sebetulnya sudah tahun 70-an sudah ada ni di Semenanjung. Tapi kita cara dia kita barukanlah. Kita modernkan lagi. Kiranya 7 warna, ini pun 7 juga. 7 maksudnya kali. dilapis? Yes. Oh. Dia kering. Kalau begini Uncle berapa lama mau siap? Kalau macam cuaca baik, dalam setakat 5 jam
Oh, boleh siap satu 4 meter. 4 meter. Itu yang sudah siap warna apa semua lah. Warna lah. Belum dimatikan lagi. Macam yang ini tak ada lakaran ya, terus Tiada lakaran terus buat. Jadi banyak tahu. Bukan pakis lah kita banyak buat. Banyak kita buat macam awan larat, coral. Kalau kita sekarang ni dia putih, bila kita warnakan warna merah kuning kah, ini akan putih. Selepas kering, kita lilin lagi. Sebetulnya kalau 40 meter. Strok tu sebenarnya adalah ini. Ya, yes. Banyak corak lah dalam satu kain Yes. tu. Jadi kalau yang begini kan kainnya kain apa digunakan? Samakah dengan yang lain? Boleh gunakan sutra. Sutra juga boleh. Ya, kalau macam ni kita boleh bikin sampai 9 warna. Tapi dia bertindih tau. Tapi jadi cantik lah. Dia jadi macam abstrak begitulah. Tapi bila sudah kita siapkan proses semua warna tadi pastel. Jadi dia nak guna warna terang. Dia guna warna kita pastel. warna terang pun dia akan jadi pastel. Hebatnya kamu. Abang buat apa ni? Cop batik ni. Cop batik menggunakan blok. Blok, ya. Sebelum kita tahu lebih lanjut lagi pasal apa yang abang buat sekarang ni, kita mau tahu nama abang dulu. Nama saya Roflan bin Sani. Orang Tuaran? Saya kalau ikut sebelah mama Dusun, sebelah bapa orang Kudat, iaitu suku kaum Suluk. Jadi abang berapa lama sudah abang kerja di sini? Kilang Batik Rosman bukan ambil budak untuk bekerja, tapi untuk dia mengajar. Jadi abang memang sendiri minat dalam membuat batik ni ataupun buat batik ini minat. Seorang pembatik tidak ada minat, dia akan jadi seorang pembatik. Kalau pembatik berarti kita akan desain dia dengan tukang cop dia, warna dia, pengeluaran dia. So Rotman Batik mengeluarkan pembatik, bukan tukang batik. Bawahnya ni apa ni sebenarnya? Dia lembut-lembut. Ini sponge. Kita taruh dengan air. Kita tahu bahwa blok lilinnya panas. Bila panas, dia akan diserap di sini, cop di sini. Okey. Kalau tidak menggunakan ini, apa yang kita melakukan air di dalam dia supaya dia cepat sejuk. Bila sejuk senang kita tarik. Kita gunakan ini untuk mengelak dia bertutup. Orang bilang, sahabat bilang bertutup tu corak tu. Okey. Faham. Cik Rosman ada bagi tahu yang ini dia buat. Ya. Ini memang dia buat sendiri. Ya, ini memang dia buat sendiri. Blok ini dibuat, ini adalah hasilan daripada Pinangkit, iaitu suku kaum Lutut Tuaran. Dusun Lutut Tuaran. Ini adalah daripada suku kaum Murut. Jadi maksudnya setiap etnik dia akan buat satu blok khas lah. Simbol untuk Rosman? Penggabungan corak etnik dan flora, fauna haiwan juga kan? Sabah. Begitu. Dan warna kita berdasarkan warna suku kaum tu. Yalah, jadi nampaklah perbezaan batik Sabah dan juga batik di Semenanjung. Kalau pakai blok, dia lagi cepat berbanding dengan yang hasil canting tangan kah atau ini lagi mengambil masa yang banyak? Terserah kepada yang si pembuat. Selalunya batik kita akan nilai melalui besar kecilnya satu lilin batik tu. Semakin halus cantingan yang kita buat dalam batik, semakin berharga batik itu. Sebab kehalusan itu yang membuatkan orang akan berminat. Tapi untuk zaman moden, untuk budak-budak yang sekarang ini, yang brush stroke, semakin berlapis-lapis warna, berlayer warna itu atau teknik dia itu semakin berharga. Apa perbezaan corak pemakaian dari segi lelaki dan juga perempuan untuk Sabah punya? Dalam batik keluaran Rotman, boleh katakan lelaki dan perempuan sama boleh menggunakannya. Kecuali dia khas untuk diri dia, corak yang dia si pemakai lah. Pemakai mau. Kalau daripada atas permintaan juga lah sebenarnya. Teruskan masih lagi bersama saya, Lena Tadia dalam Lensa Fabric.
dia salah seorang anak ataupun waris kepada Encik Rosman. Kan Kak apa nama? Azlina. Kak Azlina. Orangnya pemalu-malu sikit. Okey Kak, berapa lama sudah Kakak buat batik ni? Dalam 2014. 2014, 2019. 4-5 tahun sudahlah. Jadi kakak memang diajar oleh beliau kah? Kak Sabah menggunakan perkataan beliau merupakan ibu bapa. Jadi beliau memang mengajar kah, paksa kah, atau kakak yang minat sendiri mau buat batik? Paksa tu tidak. Memang saya dari dulu memang suka main warna. Saya suka fashion. Saya suka color, warna-warna ni semua. Mungkin saya punya bakat tu. Kiranya bakat kakak ni turun daripada beliau lah. Jadi kakak memang suka mewarna saja, tapi melukis nak berapa? Melukis tu saya kurang. Selalunya kalau saya mau minta buat kain, saya suruh beliau lah. Oh, beliau dulu lakar. Buat dulu baru kakak yang warna. Baru saya sendiri yang warna. Color ni dia rapi sama saya. Jadi penerimaan orang, yalah macam tadi beliau cakap juga, penerimaan orang Sabah untuk batik ni susah. Tapi zaman sekarang macam mana? Penerimaan orang sama batik ni memang susah. Sebab sekarang lebih sama batik yang kena print. Oh, yang sudah mesin. Oh. So jadi kalau batik yang pakai bloka yang tangan tu, tangan ni dia ada kurang. Dia kurang pendedahan tu. Jadi maksudnya Sabah masih lagi tak diperluaskan lagi lah pasal batik. Especially yang untuk generasi muda. Kalau saya pakai, saya jadi beliau-beliau. Orang muda-muda, trend orang tu kan yang zaman sekarang lah. Itulah. Kalau kita di Semenanjung kan, Terengganu dan juga Kelantan, diorang punya bermotifkan flora fauna. Kalau yang dekat ni di Sabah, dia more to ethnic. Memang apa yang ada di Sabah, macam flora, Gunung Kinabalu kita. Okey, Gunung Kinabalu pun ada juga. Ada. Dia buat. Rafflesia, orchid. Memang kebanyakannya kalau batik di Sabah ni dia more yang ni lah, yang ethnic punya. Bagi Kak Lin, apa istimewanya batik Sabah ni? Color dia satu. Dia maksudnya warnanya terang. Warna dia terang, and then motif dia macam kami etnik ni banyak, rungus, kedazan, dusun. Yang ini dusun lotut. Beza dia ni itu saja. Setiap orang yang pakai batik ni kami tahu. Dia etnik dia dari mana, dia asal dia dari mana. Begitu. Jadi yang dibuat ni adalah atas permintaan. Ya, ini atas permintaan. Terima kasih Kak Lin sebab bagi pengalaman kakak bagi tahu untuk orang-orang Sabah ni mendedahkan lagi batik dengan generasi muda. Okey, sekarang ni kita tibalah ke proses mematikan warna. Itu salah satu proses boleh kita yang penting untuk halat tuju atau hasilan batik kita. Sebab kalau semua tidak terkena, kemungkinan warna akan luntur, akan bocor gitu. Jadi tanda yang bulat yang masih putih sikit tu berarti sodium belum masuk lagi, meresap lagi. Untuk makluman, ini kita gunakan sodium silikat, sejenis bahan untuk membuatkan warna batik kita tidak akan luntur. Kita perlu kita akan perakan kelebihan kain batik ni. Okey. Dan selepas tu kita akan bagi kat ni je. Biarkan dia 6 hingga 8 jam untuk memantapkan lagi warna kain batik kita. Okey, apa yang saya lakukan sekarang adalah proses
mencuci lebihan sodium silikat tadi yang kita buat di batik. Kita sudah biarkan selama 8 jam. Kita coba habiskan sisa-sisa sodium yang ada di kain kita sebelum proses seterusnya, yaitu merebus. Oke, sekarang ini adalah proses merebus, yaitu proses menghilangkan lilin dan merupakan satu proses terakhir dalam pembuatan batik. Kita gunakan air panas dan juga sedikit campuran soda es untuk mempercepatkan hilangnya lilin di batik kita. Selepas rebus, sudah pastikan bahwa lilin itu sudah hilang. Yang kita lakukan adalah kita rendam semalaman untuk menanggalkan sisa-sisa warna yang ada di kain batik kita. Inilah dia Pario yang Lia gunakan hasil tangan daripada Encik Rosman yang bermotifkan Borneo Wild Orchid. Begitulah Sabah membangun dengan pesatnya dengan industri fabrik. Sampai di sini sahaja episod saya pada kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang bersama saya, Lia Natalia, di dalam Lensa Fabric.